Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat sekali lagi kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Wani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amirul Ashraf, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan ke siaran online. Okey, kuliah pengajian kitab. Malam ni kita dah tak guna kitab khusus lah. Cuma saya akan bacakan daripada kitab Sulamus Subyan ni, perkara yang berkaitan dengan puasa. Untuk makluman yang baru bersama dengan kita, sebenarnya kita pada asal awal beberapa hari yang lepas kita membacakan kitab Hidayatus Subyan. Dan pada malam ni kita sejak daripada semalam lah kita telah tamat kitab Hidayatus Subyan, dan tapi kitab tu ringkas, cuma saya ambil daripada kitab-kitab yang lain beberapa petikan yang berkaitan dengan puasa lah. Jadi saya sambung daripada kitab Sulamus Subyan. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi lah perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa. Dan kalau ada apa-apa persoalan, tuan-tuan boleh tulis di komen lah. Saya tak pasti, kadang-kadang ada di komen saya ni tak naik tuan-tuan semua apa yang tuan-tuan tulis tu, jadi kadang-kadang terlepas. Jadi sekarang ni saya buka dua lah telefon ni, macam di depan ni tak nampak sangat, tak keluar, di sini ada, jadi tak apalah, mudah-mudahan kalau ada terlepas saya jawab malam besok. Macam malam tadi ada dua soalan yang terlepas. Soalan yang pertama berkenaan dengan air liur. Adakah air liur ni membatalkan puasa atau tidak? Kalau kita okey. Minta maaf kena berhenti sekejap pasal Haji Zain kata beri salam ke Kak Wani ke. Ni sahabat Tuan Haji Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Jadi Haji Zain kepala kambing tu jadi insyaAllah. Okey, baik. Jadi saya teruskan kepada jawapan untuk soalan yang malam tadi. Ada dua soalan yang terlepas saya jawab. Pertama iaitu yang berkaitan dengan air liur. Jadi adakah air liur tadi membatalkan puasa dan macam mana kes yang membatalkan puasa? Ada yang jenis-jenis air liur yang membatalkan puasa dan ada yang tak batal. Kalau air liur tu sekadar air liur yang kosong dan tak bercampur dengan apa-apa, dia tidak membatalkan puasa. Kenapa? Kerana air liur yang duduk dalam mulut kita ini, dia tidak dikira sebagai suatu air yang luar, yang asing. Tetapi kalau dia bercampur dengan sesuatu, contohnya dia bercampur dengan darah. Katakanlah gusi kita berdarah. Jadi pada waktu itu kita kena bersihkan mulut kita, buangkan darah. Dan kita kena cuba sedaya upaya untuk menghilangkan dan memberhentikan darah daripada keluar. Kenapa? Kerana bila ada darah itu, makna air liur kita telah bercampur dengan benda yang lain. Oleh kerana itu, sebahagian ulama menghukumkan terus kepada orang awam tak boleh gosok gigi selepas subuh. Bukan masalah tak boleh gosok gigi tu, sebab mungkin orang awam yang tak berapa belajar, dia tak apa faham,
bila dia gosok gigi, dia kumur itu tak habis ubat gigi dia. Ubat gigi yang dia kumur tu tak habis keluar. Jadi mungkin dalam air liur itu bercampur dengan ubat gigi yang putih tadi itu ada ain, ada benda. Maka bila dia telan dah masuk ke dalam air liur tadi bercampur dengan sesuatu. Ain ni maknanya sesuatu yang dapat dilihat. Itu dia kira ain. Jadi sebab itu ada sebahagian ulama, bila orang awam, mereka hukumkan terus tak boleh. Tak sah. Apa benda haram. Gosok gigi, menggunakan ubat gigi selepas subuh. Kenapa mereka hukumkan begitu? Kerana untuk menutup jalan. Kerana kadang-kadang ada orang awam yang tak boleh nak uruskan ubat gigi dalam mulut dia secara betul. Tetapi sebenarnya dia ada perincian lah, tafsilan sebenarnya dalam bab masalah itu. Maksudnya kalau kita gosok dengan betul dan bersih mulut sebersih-bersihnya, hilang rasa dan sebagainya, maka insya-Allah tak ada masalah tentang ubat gigi itu. Cuma takut kita bersihkan mulut tadi tak bersih. Itu saja yang menjadi masalah. Jadi seterusnya, apa sahaja air liur yang bercampur dengan ain yang lain, suatu benda dunia, maka dia batal lah puasa tu kalau masuk telan, termasuk darah dan sebagainya. Tapi kalau air liur tu kosong, ataupun air liur tu ada rasa ubat gigi, asar dia panggil, rasa saja. Ainnya, ketulannya, benda tu tidak ada. Itu tidak batal puasa. Jadi untuk lebih selamat, gosoklah gigi sebelum daripada subuh. Supaya lebih selamat. Tapi kalau nak gosok lepas subuh juga tak ada masalah. Tetapi jaga betul-betul, bagi bersih betul-betul kumur, bagi tak ada. Kalau boleh kita tengok kat cermin tu, dalam bahagian tengah-tengah langit kita semua tu, dah habis bersih dah ubat gigi. Itulah. Tetapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, gosok gigi selepas zuhur, itu makruh. Lepas zuhur itu makruh. Jadi sebelum daripada zuhur itu harus, dengan syarat kita jaga benda-benda tadi. Tapi lepas daripada zuhur, hukum dia makruh. Kenapa? Kerana dia menghilangkan bau busuk mulut orang yang berpuasa. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan, la khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bau kasturi. Jadi kalau boleh, kita elakkan daripada menggosok gigi selepas daripada masuk waktu zuhur, supaya tidak makruh. Tapi kalau gosok juga, dengan kita jaga adab-adab tadi, puasa tetap sah, cuma makruh, yakni kurang pahala. Kemudian soalan yang kedua yang saya terlepas juga pada malam tadi, iaitu berkaitan dengan kalau seorang itu makan dahulu dan kemudian dia bersetubuh dengan isterinya, adakah wajib kafarah? Okey, ini antara benda yang kerap juga ditanya. Jadi saya baca dalam kitab lah, senang tuan-tuan semua. Betulan dalam kitab Sulamus Sebian pun ada disebutkan masalah ini. Muka surat 408. Jadi dia kata apa? Masalah orang yang membatalkan puasanya dengan makan atau minum. Maka kemudian daripada sudah batal puasanya, maka ia jima', ia setubuh isterinya. Maka tiada wajib kafarah atasnya, tetapi berdosa atasnya dengan makan minum itu. Dan berdosa pula dengan jima' itu. Kerana wajib imsak, jadi menahan diri selepas batal puasanya dengan makan minum itu, serta wajib qadanya. Jadi ini satu permasalahan fiqh, tuan-tuan semua, yang disebutkan oleh ulama kita. Tetapi bukanlah bila kita belajar benda ni nak kita buat sewena-wena. Jadi kadang-kadang benda ini mungkin amat perlu kepada orang-orang yang tak boleh kawal nafsunya. Contohnya baru menikah, tiba-tiba masuk bulan Ramadan. Jadi kalau dia tak melakukan hubungan kelamin di siang hari, akan membawa dia kepada melakukan zina. Macam tu ulama sebut. Maka dibenarkanlah untuk dia mengambil helah ini. Tetapi hukumnya tetaplah haram. Cuma dia panggil dalam babu irtikabi akhafid dararaini. Iaitu
irtikabu akhafid dararaini, iaitu melakukan dua perkara yang ringan mudaratnya. Jadi inilah yang disebutkan ulama dari sudut kafarah puasa tadi tidaklah kena kafarah kafarah melakukan hubungan kelamin di siang hari bulan Ramadan, tak kenalah yang puasa 2 bulan tadi. Dengan sebab dia makan dahulu, kemudian dia baru melakukan hubungan persetubuhan. Tetapi dikira sebagai berdosa. Kenapa? Kerana membatalkan puasa dengan sengaja. Jadi ini satu helah lah. Satu helah ataupun satu cara yang digunakan oleh yang disebut oleh ulama-ulama kita untuk mengelakkan daripada terkena kafarah, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi fahamlah, kena jelas apa yang saya sebutkan ini benarnya tetap haram, cuma dia boleh elakkan daripada kena kafarah saja. Bukan kata tetap dosa, cuma tetap haram. Okey, itu dua soalan yang terlepas pada malam tadi. InsyaAllah pada malam ni kita sambung sedikit lagi perkara yang berkaitan dengan puasa ini. Iaitu disebutkan di sini, dan hendaklah orang yang berpuasa itu meninggalkan mengumpat yang tiada disuruh oleh syarak. Mengumpat yang tidak disuruh oleh syarak. Jadi mengumpat ni hukum asalnya memang berdosa. Bukan bulan Ramadan saja, bulan lain pun dosa juga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wil, satu lembah dalam neraka. Likulli humazatil lumazah. Humazah yang mengumpat, lumazah yang mengata di belakang. Jadi orang yang mengumpat di belakang, mengumpat adalah humazah, lumazah mengata di hadapan, macam tu. Jadi mengumpat dan mengata di belakang, mengumpat dan mengata di hadapan, mengumpat mengata belakang, lumazah mengata depan. Macam tu. Jadi kedua-dua ini hukumnya berdosa. Sama ada dia puasa ataupun dia tak puasa, dosa belaka. Tak ada kata kalau bulan Ramadan jadi berbeza hukumnya. Cuma masuk kita pada malam ni, kita bincang perkara-perkara sunat dilakukan pada ketika kita berpuasa, iaitu kita meninggalkan mengumpat. Maksudnya dari sudut berpuasa, sunat kita meninggalkan mengumpat. Yang mengumpat tu hukumnya memang tetap haram. Cuma bila kita berpuasa, ditambahkan satu hukum lagi, iaitu disunatkan untuk kita meninggalkan mengumpat. Jadi kalau mengumpat di bulan puasa, hukumnya lagi besarlah dosa dia. Kerana ada dua tuntutan. Tuntutan mengumpat itu satu bab haram yang asal, dan juga dari sudut dia berpuasa. Tambah-tambah lagi kalau dilakukan dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang saya sebutkan pada malam tadi, sesuatu dosa itu boleh menjadi besar apabila dilakukan di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia. Jadi bulan Ramadan adalah waktu yang mulia. Jadi dosa yang kecil di bulan lain, bila dilakukan dalam bulan Ramadan, dia akan jadi besar dosa itu. Begitu juga dosa yang kecil, kalau kita lakukan di Mekah dan juga di Madinah Al-Munawwarah, dua tanah haram, tempat suci, maka dosa itu menjadi besar. Kenapa? Kerana kita lakukan di tempat yang mulia. Jadi dosa boleh menjadi besar sebab dilakukan di tempat mulia, di waktu mulia. Jadi mengumpat dalam bulan Ramadan, lagilah dilarang dan lagilah besar dosanya. Kenapa? Kerana dia dilakukan di dalam bulan ataupun dalam waktu yang mulia. Jadi yang dilarang mengumpat itu adalah mengumpat yang haram. Jadi timbul persoalan, ada mengumpat yang halal ke? Jadi dia sebut di sini. Ada pun mengumpat yang disuruh oleh syarak. Ada mengumpat yang Allah Ta'ala suruh. Maka iaitu wajib mengumpat. Wajib mengumpat pula. Okey. Seperti mengatakan dan mengkhabarkan Syiah dan kaum muda itu salah dan sesat, dan Qadiani dan Taslim itu kafir. Maka hendaklah orang yang puasa dan orang yang tiada puasa mengumpat kerana Allah. Maka dia beri pahala baginya, dan seperti orang yang meminang yang ada aib, maka hendaklah dikhabarkan aibnya. Ini antara contoh mengumpat yang tidak dilarang, sama ada dia berpuasa ataupun dia tak berpuasa. Ada mengumpat yang wajib. Sebagai contoh,
Dalam kampung kita ada seorang ustaz yang datang mengajar. Dan ustaz ni dia membawa pahaman Syiah. Orang kampung dia tak tahu ini Syiah ke tak Syiah. Sebab dia tak kenal. Orang yang kenal pahaman Syiah dan tak Syiah ini ustaz juga. Orang kampung dia dengar, oh sedap lah ceramah, oh sedap je. Sebab biasanya orang kampung dia menilai sesuatu itu di atas sedap. Tak semestinya sedap itu betul. Dan tak semestinya tak sedap itu salah. Jadi yang orang kampung nilai sedap didengar, sedap di penyampaian dan sebagainya. Kita seorang yang berilmu, kita yang ada ilmu, kita mengaji dan kita tahu. Ini ustaz ini syekh ini, bawa ajaran sesat, ajaran Syiah contohnya. Dia mengajar pada orang kampung ilmu yang salah. Tetapi orang kampung tak tahu ilmu salah ni. Sebab apa? Sebab orang kampung tak tahu. Orang tak tahu, dia tak tahu, benda tu tak tahu. Sebab tu jahil ni amat mudarat. Kita sebagai orang yang tahu ini, wajib pada waktu itu pergi mengumpat tentang hal ustaz tadi. Dipanggil mengumpat yang wajib. Wajib kita ceritakan kepada orang kampung, wahai tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jangan mengajilah dengan ustaz ini. Nama si fulan bin si fulan. Dia ni adalah membawa ajaran Syiah. Mengamalkan ajaran Syiah. Apa yang diajarkan itu adalah ajaran Syiah. Dan telah difatwakan oleh ulama' bahawasanya ajarannya itu menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini wajib disampaikan. Dan kita kata, ustaz ni mengumpat pula. Macam orang lain pula mengumpat. Ini ustaz ke kuitat? Kan? Jadi jangan kita kata macam tu. Sebab ada waktu-waktu kita kena mengumpat. Kan? Ini adalah untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan orang lain. Bukan sahaja kita nak mengumpat saja. Tapi waktu kita mengumpat tu kita kena niat betul-betul lah. Kita nak menyampaikan ilmu dan memperbetulkan ajaran-ajaran yang sesat tu tadi. Jadi dia kata, walaupun di bulan Ramadan sekalipun, benda ini wajib. Wajib disampaikan, wajib mengumpat. Wajib diceritakan kepada orang. Jadi ini mengumpat yang disuruh oleh syarak. Dia bawa contoh yang lain, mengumpat yang dibenarkan juga, iaitu mengkhabarkan aib orang yang meminang. Sebagai contoh, kalau dahulu-dahulu kita nak pinang, ini cerita dulu, cerita sekarang ni lain. Kalau nak pinang anak dara orang, biasanya dihantar seorang untuk tengok anak dara tu tadi. Kerana anak dara ni biasanya dekat rumah. Dia tak keluar rumah. Jadi orang pun dihantarlah wakil untuk tengok macam mana anak dara ini. Mukanya macam mana, kulitnya macam mana, perangainya macam mana, bercakapnya macam mana, bunyi sengau ke tak sengau dan sebagainya. Jadi semua ini dihantarkan seorang perempuan untuk lihat. Kemudian orang perempuan ini balik dan nak khabarkan kepada orang yang nak pinang ini. Pada keluarga yang nak pinang ini. Maka pada waktu itu, boleh orang yang nak minang tadi, orang yang menghantarkan rombongan tadi, rombongan yang pergi tengok tadi, dia boleh cerita. Sebenarnya budak perempuan ni kulitnya begini, mukanya begini, perangainya begini. Boleh diceritakan, tidak dilarang dalam Islam. Cuma masa waktu kita cerita tu, kita kena niat betul-betul lah hati kita tu. Kita cerita dia atas dasar memberi nasihat dan mengkhabarkan perkara yang sebenar kepada si fulan ni. Untuk dia pinang ke tak pinang ke, itu bab lain lah. Cerita yang sebenar. Jangan kita pergi tengok, lawa lah. Aku nak buat bini aku lah pula. Baik aku cerita buruk-buruk kepada dia. Kan? Dia pun cerita, Allah tak payahlah kata dia. Muka teruk sangat. Perangai buruk, cakap, mulut busuk dan sebagainya. Masya Allah. Kan? Jadi bila dia sebut macam tu, orang tu pun tak jadi. Bila orang tu tak jadi, dia pula pinang orang tu. Ini benda salah lah. Niatnya dah tak betul pada waktu itu. Ini antara benda yang dibenarkan. Walaupun mengumpat, tapi dibenarkan oleh syarak. Dan tidak dilarang oleh syarak. Walaupun dia dalam bulan Ramadan sekalipun. Seterusnya, kata dia, dan hendaklah orang yang puasa itu meninggal berbohong. Yang tiada disuruh oleh syarak. Mana kena tinggalkan berbohong. Sama macam mengumpat tadi. Kena tinggalkan berbohong. Berbohong ni memang wajib ditinggalkan, sama ada bulan puasa ke tak bulan puasa ke, semua kena tinggalkan bohong. Hukum berbohong itu dosa. Kan? Iyyakum wal kadhib.
Hendaklah kamu elakkan daripada pendustaan. Itu Nabi SAW sebut dalam hadis. Tetapi bila bulan Ramadan, dari sudut dia puasa itu, bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan, dari sudut dia puasa itu, dia kena elakkan daripada berbohong. Jadi dua ganda lah, maknanya berbohong tu dah memang haram, pula dia tengah puasa, dituntut lagi untuk dia tinggalkan berbohong. Ini berbohong yang tidak disuruh oleh syarak. Adapun berbohong yang disuruh oleh syarak, seperti berbohong kerana hendak melepaskan orang yang hendak dibuat zalim akan dia, dan tiada ada jalan yang lain hendak melepas, maka berbohong itu wajib. Ada kadang-kadang berbohong ni wajib. Bohong wajib. Ada kadang-kadang bohong ni bohong harus, dibenarkan. Orang Melayu kita panggil bohong sunat. Tipu sunat. Gitu orang Melayu panggil. Sebenarnya dia panggil bohong yang harus, yang dibenarkan oleh syarak. Bohong yang wajib macam mana? Bohong yang wajib maksudnya, contoh, ada orang yang dia larikan diri, nak selamatkan diri daripada dibunuh. Tiba-tiba dia datang ke rumah kita dan ketuk pintu rumah kita. Dia kata, "Cik, tolong saya. Ada orang kejar saya, nak bunuh saya. Tolong selamatkan saya." Kita berkata, "Tak apalah, masuk dekat dapur." Kita pun suruh dia dekat dapur ke kat mana-mana. Lepas pada tu, orang yang kejar dia tadi datang ke rumah kita. "Assalamualaikum, Assalamualaikum." Kita pun, "Waalaikumsalam." Ya. Orang tu, si Fulan ni, ada ke masuk sini? Dia kata. Ada ke di sini? Maka pada waktu itu wajib dia berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang tu. Jangan dia luruh benda pula. Ada duduk kat dapur. Pergi lah. Jadi orang tu pergi tangkap dan bunuh orang tu. Kita berdosa. Sebab apa? Sebab kita menyebabkan seorang itu dibunuh kerana kita. Mulut kita ni yang kata yang ada di dapur itu. Jadi kita menanggung dosa membunuh juga. Walaupun bukan kita yang membunuh. Ini dikira berbohong yang wajib. Ada berbohong yang harus. Bohong yang dibenarkan oleh syarak. Syarak kata tak apa boleh bohong. Tak berdosa berbohong pada waktu ini. Antaranya yang disebut oleh Nabi SAW, boleh berbohong dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dalam ketika perang. Perang boleh berbohong. Contoh, ada berlaku peperangan. Kemudian, bila dah perang-perang ni, tak boleh nak menang. Maka cara nak menang ni terpaksa berbohong. Buat helah dan sebagainya. Jadi boleh. Kenapa boleh? Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, Al-Harbu Khida'. Peperangan itu adalah satu penipuan ataupun satu helah dan strategi. Dibenarkan. Contoh yang kedua dibenarkan iaitu kalau kita nak damaikan antara dua orang yang bergaduh. Dua orang yang sedang bergaduh, kita nak damaikan dia. Si A dengan si B ni dia bergaduh. Jadi mendamaikan dua yang bergaduh ini hukumnya sunat. Maka berbohong itu dibenarkan kalau itu satu jalan untuk orang kata mendamaikan dua yang bergaduh. Sebagai contohlah A dengan B ni bergaduh. Kita pun pergi jumpa kat B tu, kita kata, si A ni kisah salam kat kau. Dia kata lama dah tak jumpa kau. Rindu kat kau dan sebagainya. Kawan tu pun okeylah, dah rindu apa semua. Dia pun telefon lah kawan tu. Orang tu pun dah kawan dia telefon. Dia pun tak kata apalah. Angkat telefon dan bersembah apa semua. Akhirnya berbaiklah dua orang ini yang dah bergaduh. Hasil daripada siapa? Hasil daripada penipuan yang dibuat oleh orang yang ketiga tadi. Orang yang ketiga tadi kata, si A ni kisah salam kau. Punca daripada dia berbohong tadi, dapatlah mendamaikan dua manusia. Tetapi dalam beberapa kaedah berbohong ini, seelok-eloknya kita menggunakan dulu kaedah tauriyah. Tauriyah ni maknanya kita guna satu kalimah yang ada dua makna. Tetapi orang cepat fahamnya makna yang satu, tetapi kita maksudkan makna yang lain. Itu dia panggil tauriyah. InsyaAllah nanti saya ada soalan tentang tauriyah kebetulan. Baik, nanti saya jawab di hujung nanti. Adapun berbohong yang wajib, seperti berbohong kerana hendak melepaskan orang yang hendak buat zalim akan dia, dan tiada jalan
yang lain hendak melepaskan, maka berbohong itu wajib. Dan seperti berbohong kerana hendak beri berbaik-baik antara dua orang yang berseteru, maka berbohong itu sunat. Maka hendaklah berbohong itu oleh orang yang puasa dan orang yang tiada puasa. Jadi orang yang puasa pun kena bohong, orang yang tak puasa pun boleh bohong dalam situasi-situasi macam ni. Jadi sebab itu berbohong ni ada beberapa hukum. Jadi ada yang boleh, ada yang wajib, ada yang sunat dan sebagainya. Walaupun hukum asal berbohong itu adalah haram. Jadi dia bergantung kepada qasad kita dan niat kita dan tujuan kita. Baik. Dan sunat orang yang puasa jangan buang darah seperti berbekam. Ini sudah saya sebutkan pada kuliah yang sebelum ini. Berkaitan dengan perkara-perkara ataupun isu-isu semasa yang membatalkan puasa. Saya dah sebut berbekam itu hukumnya khilaful aula. Dan jangan merasakan makanan dengan lidah kerana makruh. Iaitu merasakan makanan dengan lidah pun jangan, kerana benda itu makruh. Boleh tapi makruh. Tak batal puasa. Merasakan makanan dengan lidah kerana makruh merasa makanan, yakni bukan telan. Kalau telan itu batal puasa. Dia rasa, dia masak, gulai kambing ke apa. Test. Okey, cukup masih. Kemudian kena buat macam mana? Buanglah itu. Jangan test dah letak di mulut. Oh, dah cukup masih. Telan pula. Kalau telan itu, batal lah puasa dia. Okey. Kemudian ada pun telan, maka batal. Dan tiada makruh memamah-mamah makanan, hendak beri kanak-kanak makan. Contoh dia ada anak kecil. Anak kecil ni nak makan roti kering ataupun biskut. Tapi budak ni mana dia boleh makan roti kering dan biskut macam tu. Kita pun ambil lah roti kering tadi, kita kunyah, mamah. Kunyah. Ambil keluar dan sumbat dalam mulut anak kita tadi. Beri dalam mulut ke dia. Makan. Boleh, tidak ada masalah. Cuma kalau kunyah, lepas tu kita pula telan. Dalam keadaan sengaja. Itu batal lah puasa. Tapi kalau telan tadi tak sengaja, tak batal puasa. Saya pernah berlaku pada diri saya sendiri. Masa anak saya kecil dulu, nak makan biskut. Saya pun kunyah. Saya pula telan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi makan biskut pada waktu itu. Tapi teringat, dah telan tu teringat. Masya Allah, teringat. Tak ada sempat minum air. Dahaga satu hari lah. Jadi maknanya dah teringat tak boleh minum air. Kalau tak teringat boleh minum lagi air. Dah teringat dah. Allah dah tertelan teringat. Tahan kat tu je lah. Kan? Tak boleh buat air. Dah makan biskut takkan tak minum air. Air kopi ke. Mana boleh. Baik. Jadi seterusnya. Dan makruh bagi orang yang puasa bersugi. Bersugi selepas gelincir matahari. Dan kata Imam Nawawi tiada makruh. Telah saya sebutkan tadi. Perkara-perkara yang tentang gosok gigi. Pada awal kuliah kita tadi, saya dah sebut apa hukum gosok gigi. Jadi gosok gigi tadi hukumnya makruh selepas zuhur. Sebelum zuhur harus. Tapi harus dijagalah. Hati-hati supaya jangan sampai tertelan ubat gigi. Ataupun ada ubat gigi yang tidak habis. Yang kita masuk bersihkan mulut tadi. Kemudian tuan-tuan semua, kita tengok di kitab yang lain sikit, sambungan perkara yang sunat berkaitan dengan puasa ini. Okay. Sementara tu kalau tuan-tuan ada nak soal ke apa, boleh soal Okey, baik. Selain daripada itu, di dalam bulan puasa ini juga, ketika puasa ini, sunat berbuka puasa dengan rutab. Sunat buka puasa dengan rutab. Maka jika tiada dapat dengan tamar. Kalau tak ada rutab, buka puasa dengan tamar. Dan jika tiada dapat, maka dengan air. Kalau tak dapat tamar tadi, bukalah puasa dengan air. Rutab ni apa? Rutab ni kurma mekar. Yang dalamnya dah ada air.
Dalam tu dah ada air basah-basah. Itu dia panggil kurma mekar. Yang kita duk makan tu, tamar, itu kurma kering. Kurma yang telah dikeringkan, dipanggil tamar. Rutab, kurma yang masih basah-basah, kita panggil kurma mekar. Itu yang afdal. Kerana Nabi SAW buka puasa menggunakan rutab. Itu yang sunatnya. Selain daripada itu, sunat memberi makan atau minum bagi orang yang puasa supaya berbuka puasa dengannya. Maka jika tiada kuasa mengenyangkan dia, maka dengan sebiji tamar atau air atau lainnya. Kerana warid pada hadis, kan datang pada hadis. Sunat kita berbuka puasa, beri jamu kepada orang buka puasa. Jadi ditanya pada kuliah awal-awal dulu, apa yang dimaksudkan dengan jamu buka puasa tadi? Adakah kalau kita bagi makan selepas orang buka puasa dah, masih dapat pahala buka puasa, jamu orang buka puasa lagi? Ataupun yang mula-mula dia suap tu? Jadi tuan-tuan semua kena faham, puasa ni bila masuk maghrib, dia dah terbuka automatik dah. Dia makan ke tak makan ke, dia terbuka puasa tadi. Jadi bukan semestinya bila dia makan, baru dia terbuka. Cuma yang dimaksudkan menjamu orang buka puasa itu mengenyangkan orang yang buka puasa. Sebab itu di sini disebut, dan jika dia tidak dapat memberi, tiada kuasa mengenyangkan dia, mana bagi makanan yang boleh kenyangkan orang puasa tadi, maka sebiji kurma pun dah memadai. Tetapi selagi mana orang tu tak dilapar, dan dia bagi makan kepada orang tu untuk mengenyangkan hasil daripada puasa tadi, itu masih dikira daripada pahala menjamu orang berbuka puasa. Jadi jangan silap lah. Kalau silap faham sikit lagi, semua pakat tak nak buat jamu buka puasa, beli kurma saja. Pasal apa? Pasal orang yang makan kurma itulah dikirakan dapat pahala buka puasa. Yang selepas tu nasi apa semua tak dapat pahala buka puasa. Itu salah. Jadi selagi mana orang tu lapar, kita bagi kenyang. Ya, kenyang daripada mula-mula kenyang. Bukan kenyang sampai ke tahap maksimum. Sampai sekak dah tak boleh. Sye'ih, orang Kelantan kata sye'ih. Itu bab lain tu. Jadi maknanya sampai ke tahap kekenyangan yang pertama. Itu dikira sebagai, masih lagi dikira sebagai menjamu orang buka puasa. Okey. Dan disunat membanyakkan bersedekah dalam bulan Ramadan dan diluaskan atas segala anak buahnya. Dalam bulan Ramadan ni sunat kita banyakkan bersedekah. Nabi SAW dalam bulan Ramadan ni seperti rihil mursalah, angin yang bertiup kencang. Maksudnya angin macam angin bawa semua benda. Jadi Nabi SAW tu macam itulah. Bagi semua. Apa yang ada Nabi bagi saja. Okey. Nabi SAW amat gemar bersedekah di bulan Ramadan. Tuan-tuan, saya selit sikit. Sedekah ini, innal bala'a la yatakhattas sadaqah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, bala dia tidak akan melangkaui sedekah. Maksudnya bila dia turun, tuan-tuan semua, ada bala, ada sedekah. Bala tu tak akan kena kat kita. Sebab itu kita disunatkan bersedekah pada setiap hari. Khususnya tuan-tuan semua di zaman kita ni, zaman wabak penyakit coronavirus ni, COVID dan sebagainya ni, kita amat sangat digalakkan untuk kita bersedekah. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana dia boleh mengelakkan daripada terkena bala. Sedekah boleh menolak bala. Jadi tuan-tuan semua, mungkin kita yang berduit tak merasai sangat kesusahan di zaman PKP ni, perintah kawalan pergerakan ni. Tetapi bagi orang-orang yang susah, yang bekerja gaji hari dan sebagainya, mungkin time ni lah kita nak membantu orang yang susah seperti ini. Jadi kita bantu mereka, ringankan beban mereka dan sebagainya. Ini dapat mengelakkan daripada bala. Menjauhkan kita daripada bala. InsyaAllah. Selain daripada itu, maknanya kita di bulan Ramadan disunatkan untuk memperbanyakkan bersedekah. Dan juga meluaskan atas segala anak buahnya. Maksudnya, kita disunatkan untuk luas. Luas ni apa? Orang kata mewah sikit lah.
Meluaskan itu maknanya mewah sikit pada bulan Ramadan. Bukan membazir, mewah sikit. Maksudnya bulan lain kita makan biasa-biasa. Di bulan Ramadan mungkin kita upgrade ke sikit makanan kita. Tapi jangan sampai membazir. Itu digalakkan dalam bulan Ramadan. Diluaskan atas segala anak buahnya dan diperbuat kebajikan kepada segala keluarganya dan jirannya kerana warid hadis padanya. Kerana ada hadis disuruhkan kita buat perkara-perkara ini. Lagi, dan sunat membanyakkan membaca Quran. Dalam bulan Ramadan, sunat kita banyakkan membaca Quran. Dan mudarasah. Dan kita tadarus. Baca Quran. Secara tadarus. Yang ini bergili-gili membacanya di dalam bulan Ramadan. Kerana warid, ini kena datang pada hadis Nabi SAW tentang kelebihan mudarasah. Bermula membaca Quran pada mushaf itu terlebih afdal. Dan jika kuat hafazan sekalipun. Kalau kita nak baca Quran nanti di bulan Ramadan nanti, ini dicerita semua adab ni. Yang afdalnya kita membaca di mushaf. Sebab kita dapat dua pahala. Pertama, pahala baca Quran. Yang kedua, pahala melihat mushaf. Melihat Quran. Dia kata walaupun orang itu mempunyai hafalan yang kuat. Walaupun dia dah hafal Quran, sunat juga dia baca di melihat Quran. Melainkan ketika dia nak mengulangkan hafazan dia. Dia tutuplah Quran. Tapi untuk tilawah Quran ni, kalau nak baca saja, maka sunat dia membaca Quran, tengok kepada Quran, tengok kepada mushaf. Sebab dia dapat dua pahala. Tuan-tuan semua, ada benda yang dalam dunia ini, yang mana kalau kita tengok saja, dah dapat pahala. Antaranya ialah melihat Quran. Antaranya ialah melihat Kaabah. Antaranya ialah melihat muka kedua ibu bapa kita. Jadi ini antara perkara-perkara yang bila kita tengok, kita dapat pahala. Melihat muka guru-guru dan alim ulama. Tengok saja kita dapat pahala. Itu belum lagi kita buat amal kebajikan kepada mereka. Tengok sudah dapat pahala. Jadi antaranya ialah melihat Quran, melihat mushaf. Melihat mushaf dapat pahala. Jadi sebab itu bila di bulan Ramadan nanti, bila nak baca Quran, digalakkan kita membaca Quran di mushaf walaupun kita telah menghafalnya. Dan sunat berhadap kepada kiblat. Bila baca Quran, sunat menghadap ke arah kiblat. Dan dibaca dengan jahar. Baca kuat. Baca dengan jahar maksudnya baca dengan kuat. Diangkatkan suaranya. Kenapa? Kerana suara kita ni, bila kita keluarkan tuan-tuan semua, benda-benda yang ada di sekeliling kita ni, dia makhluk yang ada di sekeliling kita ni, dia menjadi saksi kepada kita pada hari akhirat. Dia dengar bacaan kita tu. Bila dia dengar bacaan kita, dia akan jadi saksi kepada kita di hari akhirat. Sebab itu tuan-tuan semua, bila baca Quran, sunat kita angkat suara. Melainkan kalau ada orang yang semayang di situ. Kerana mengganggu dia semayang. Kalau tak ada orang semayang, sunat kita angkat. Sebab apa? Sebab benda-benda yang ada di sekeliling kita itu akan jadi saksi pada hari kiamat. Kerana itu Nabi SAW menyuruh seorang sahabat, saya tak ingat nama sahabat ni, yang dia menggembala kambing jauh di padang pasir. Nabi kata, bila kamu azan, angkatlah suara kamu. Tinggikan suara. Walaupun azan di padang pasir. Tak ada orang dengar. Sebab itu, mazhab kita Imam Syafi'i, azan ni bukan semestinya untuk sembahyang berjemaah saja. Saya keluar sikit. Azan ni bukan semestinya untuk sembahyang jemaah saja. Azan ni bila nak sembahyang, azan lah. Sunat azan dan iqamat. Setiap kali nak sembahyang, azan dan iqamat. Nabi kata bila kamu berada bersama dengan kambing-kambing kamu, angkatlah suara kamu. Fa innahu la yasma'u mada sautal muazzin illa syahida lahu yaumal qiyamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak ada makhluk-makhluk yang kat tepi ni, batu-batu, kayu-kayu dan sebagainya, mendengar seruan azan tadi, melainkan mereka akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Samalah dengan baca Quran. Bila kita baca Quran, kita angkatkan suara. Benda sekeliling kita ni akan jadi saksi pada kita. So itu penting tuan-tuan semua mencari saksi yang baik untuk kita di akhirat. So itu disuruh dalam agama bila kita nak pergi ke masjid,
kita lalu jalan yang lain, balik jalan lain. Sebab apa? Sebab bila kita pergi ke satu jalan, batu-batu, pokok-pokok di sekitar jalan itu akan tengok kita dan jadi saksi. Ya Allah, aku tengok dia berjalan pergi ke masjid. Kita balik ke jalan yang lain, pokok-pokok yang lain pula menjadi saksi pada kita. Ya Allah, aku tengok dia balik daripada masjid. Sebab itu kita pergi jalan lain, balik jalan lain. Itu ada hikmah dia. Hukum dia. Kenapa disuruh macam tu? Pergi ke masjid, jalan lain, balik jalan lain. Dan bila kita pergi, ambil jalan yang jauh. Kerana kita nak pergi ke masjid. Banyak saksi yang baik-baik, kita nak pergi ke tempat yang baik. Bila kita balik, ambil jalan yang lebih dekat. Kerana itu nak balik ke rumah kita. Jadi sebab itu, bila kita baca Quran, angkatlah suara kita sikit. Kan? InsyaAllah. Mungkin orang-orang yang ada di rumah kita boleh mendengar pahala bacaan. Dia dengar saja dapat pahala dah. Itu kelebihan kalau kita baca Quran dan diangkat suara kita. Itu pun disunatkan mengangkat suara ketika membaca Al-Quran tadi dengan syarat jika sejahtera ia daripada riak dan tiada tashwish atas umpama orang yang sembahyang atau orang yang tidur. Jadi kalau sunat dia baca Quran dengan kuat tadi, kalau tak ada riak lah. Kalau riak, tak boleh lah. Kan? Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Orang riak. Orang riak ni dapat wail, satu lembah dalam api neraka. Jadi, tuan-tuan semua, kena jagalah hati. Maksudnya, waktu dia baca Quran dengan kuat tadi, maksudnya tak adalah perasaan riak dan sebagainya. Kalau ada perasaan riak dan sebagainya, itu tak boleh lah. Kemudian yang juga tidak mengganggu orang yang sembahyang dan juga tidak mengganggu orang yang tidur. Orang tidur pun tak boleh ganggu juga. Sebab tidur orang mukmin ni suatu perkara yang tak boleh diganggu. Dan dia termasuk dalam ibadat. Jadi kita pun ganggu dia. Dia tengah tidur elok-elok, nak berehat dan sebagainya. Tiba-tiba kita lagi baca Quran kuat-kuat. Kita rasa kita elok tu baca Quran kuat-kuat depan orang tidur tu. Tapi sebenarnya tak boleh macam tu. Kita kata dia tidur je. Tidur ni tak ada salah. Kan? Mungkin dia nak berehat. Dah penat buat kerja tadi. Kita pun pergi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terus bangun orang tu. Ingat dia mati. Kan? Jadi tuan-tuan semua baca Quran ketika orang tidur. Dan tidur itu tidur yang tidak membawa kepada kecuaian sembahyang dan sebagainya. Tidur yang diharuskan. Itu tidak dibenarkan oleh syarak. Walaupun kita fikir benda itu bagus. Dia tak boleh fikir dengan kepala kita. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana batinul khufi aula bil masih. Itu kata Sayyidina Ali. Kalaulah agama itu boleh difikir dengan akal, dan saya adalah batinul khufi, bawah tapak khuf, dalam kaedah menyapu khuf, lebih utama disapu. Okey. Saya ingat setakat itulah insya-Allah. Perkara yang berkaitan dengan sunat puasa banyak lagi. InsyaAllah malam besok kita sambung sikit lagi sunat puasa. Dan kita masuk kepada fidyah puasa. Fidyah puasa insyaAllah. Nak bayar fidyah macam mana? Baik, ada soalan? Mana soalan ni? Soalan. Sama seperti konsep tauriah. Ya, konsep tauriah. Macam Nabi Ibrahim AS, ketika dia masuk ke negara Mesir, jadi dia bawa isterinya Sarah. Dia Raja Mesir ni diriwayatkan, diceritakan bahawasanya dia suka merampas isteri-isteri orang yang cantik. Lalu Nabi Ibrahim menyuruh kepada Sarah bila ditanya, ada tak? Bukan. Jadi Nabi Ibrahim bila ditanya siapa perempuan ni, Nabi Ibrahim jawab, ukhti, saudaraku. Ukhti, saudaraku.
Jadi bila disebut ukhti, saudaraku tadi, yang kita segera faham itu saudara, ukhtu maknanya saudara, maksudnya adik-beradik. Tetapi ukhti ni, saudara ni, maksudnya akhun, ukhtun ni, dia boleh membawa pada dua makna. Akhun fid din pun boleh, akhun fid nasab pun boleh. Saudara pada nasab, saudara pada agama. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu saudaranya dalam agama. Karena kata Nabi Ibrahim, tidak ada di atas muka bumi ini sekarang yang beriman melainkan kita berdua. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim, saudara itu saudara dalam agama. Tetapi orang dengar bila kata sebut ukhtun, saudara itu maksudnya saudara dalam nasab. Jadi itu maksudnya tauriyah. Kita sebutkan satu kalimah yang orang mudah faham, maksud itu, tapi sebenarnya ada maksud yang lain. Tauriyah ini pernah diguna juga oleh Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pada zamannya dia terkena juga dengan masalah khalifah menyuruh apa benda dikatakan Al-Quran ni makhluk. Lalu dipanggil Imam Syafi'i dan disuruh Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran ni makhluk. Lalu Imam Syafi'i dengan kebijaksanaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, Imam Syafi'i kata, dia kata Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Imam Syafi'i bilang dengan tangan macam ni. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Ini makhluk, Imam Syafi'i kata. Ketika Imam Syafi'i sebut ini, yang dalam hati yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, ini tangan ni. Tangan, ini makhluk. Tetapi yang dipaham oleh orang, bila sebut ini makhluk, maksudnya yang empat tadilah. Kan? Quran, Taurat, Injil, Zabur itu makhluk. Itu dipanggil tauriyah. Itu panjang cerita tauriyah. Hukum orang yang bersepakat dengan pembohongan, macam mana? Sepakat pembohongan samalah. Berdosa. Bukan sahaja bersepakat dalam berbohong, sepakat dalam mengumpat. Macam mana sepakat dalam mengumpat? Dia duduk, orang tu mengumpat. Sebab kalau orang mengumpat, kalau tak ada orang, dia tak boleh mengumpat. Mengumpat ni mesti ada pendengar dan pencerita. Lalu Nabi SAW sebut, Al-mustami'u syarikul qail. Orang yang mendengar, syarik, berkongsi, syarikat. Dosanya dengan orang yang bercakap. Jadi samalah, bersekongkol, bersepakat, buat pembohongan, hukumnya sama. Kalau dalam bab dosa, dosalah. Bohong yang berdosa, berdosa. Bohong yang diharuskan, harus. Bohong yang sunat, sunat. Yang Ustaz yang pasal mengumpat tadi itu, perlukah kita jumpa dengan Tuan Badan untuk dapatkan penjelasan sebelum kita mengumpat tentang diri dia? Macam mana? Perlukah kita jumpa dengan Tuan Badan untuk dapatkan penjelasan sebelum kita mengumpat tentang diri dia? Oh, maksudnya tadi dia bawa ajaran yang salah, ajaran Syiah ke Qadiani ke dan sebagainya. Perlukah kita minta kebenaran? Kita minta penjelasan daripadanya? Tak perlu kita minta penjelasan daripadanya kalau benda itu memang dah jelas. Benda yang salah, bertentangan. Contoh dia kata, memang jelas akidah Syiah. Antara akidah Syiah ni yang sesatnya ialah antaranya yang sesat. Syiah ni ada yang sesat. Syiah ni sesat, silap. Syiah ni memang sesat. Cuma ada yang kufur, ada yang tak kufur. Antara akidah Syiah yang kufur, mereka beranggapan Sayyidina Ali yang sepatutnya menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara akidah Syiah yang kufur. Sepatutnya Sayyidina Ali yang menerima wahyu, bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tersilap menghantar wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Syiah yang kufur. Syiah yang sesat pun ada. Jadi kita fahamlah, kita tengoklah list narai dan kita tahu dia ni Syiah. Kita boleh terus ceritakan. Sebab kenapa? Kerana benda itu memang terang-terang, jelas dan sesat.
Boleh. Tanpa perlu kita dapatkan penjelasan. Cuma kalau nak dapatkan penjelasan daripadanya dahulu pun, itu pun dibolehkan dan juga satu langkah yang terbaik. Tak ada aku. Bagaimana dengan berbual kebaikan seseorang tanpa mengetahuan dia? Apakah dikira mengumpat? Berbual kebaikan ni, kalau kita sebut kebaikan orang ni, orang tu suka ke tak suka? Sebab ta'rif mengumpat ni kita sebut perkara yang dia tak suka kalau disebut depan dia. Kan? Kalau kita sebut, dia suka ke tak suka? Kalau benda baik ni, kalau sebut depan pun orang suka, belakang pun orang suka. Dan disebut benda baik itu tidak dipanggil sebagai mengumpat. Kerana itu benda yang baik. Bahkan itu dia panggil memuji. Tapi memuji itu ada hukum yang lain pula. Kadang-kadang haram memuji orang. Kalau kita tahu, kalau kita puji dia tu, dia akan jadi rosak. Haram. Seperti kita memotong leher dia. So ada orang setengah orang kalau dia dipuji tu dia kembang. Ya Allah. Kembang sungguh. Dia perasan. Akhirnya menyebabkan hilang habis pahala dia. Sebab apa hilang pahala dia? Sebab kita yang puji. Di masalah sekarang ni kita yang memotong lehernya. Seolah-olah kita potong leher. Seolah-olah kita bunuh dia. Habis kalau kita tahu orang ni kalau puji ke apa ke tak ada masalah apa semua. Pujilah. Sebagai galakan. Dan satu perkara yang membangkitkan semangat dia dan sebagainya. Boleh berlaku itu. InsyaAllah. Bolehkah mendema darah atau menerima darah? Mendema darah sama dengan berbekam. Hukumnya makruh. Makruh berbekam. Makruh menderma darah. Makruh ambil darah untuk dibuat cek. Dan sebagainya. Kita nak cek darah. Ambil darah nak buat cek. Nak tahu boleh ke tak boleh. Ada penyakit ke tak ada penyakit. Semua. Mengeluarkan darah itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Pertama sebab bila kita puasa kita keluarkan darah. Badan kita menjadi lemah. Yang kedua, bila kita berpuasa, kalau kita berbekam, boleh jadi batal puasa. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, afdar al-hajimu wal-mahjum. Orang yang berbekam tu terbatal puasanya, dan orang yang dibekam tu terbatal puasanya. Jadi ulama kata, boleh terbatal. Bukan terbatal, boleh terbatal. Maksudnya macam mana? Dulu kan orang bekam ni, dia guna tanduk. Dan dia sedut dengan mulut kadang-kadang. Tanduk tu dia sedut. Boleh jadi darah itu termasuk dalam mulut dia. Jadi boleh membawa kepada batal puasa. Jadi sebab itu disunatkan untuk kita berbekam waktu yang tidak puasa lah. Tapi kalau berbekam juga hukumnya makruh. Okey, termasuklah masukkan darah. Menerima darah. Menerima darah hukumnya lain. Masukkan darah. Dia termasuk dalam masalah suntikan. Malam tadi saya dah bahaskan. Malam tadi kan malam kemarin. Suntikan ni, ulama mazhab Syafi'i kita mengatakan batal puasa bila masuk sesuatu melalui manfazin maftuh, melalui rongga yang terbuka, ilal jauf, kepada rongga, melalui jalan yang terbuka, ilal jauf, kepada rongga. Jalan terbuka ke rongga. Itu dia punya dua bahasa. Jadi sekarang ni jalan yang terbuka dia ada asliyun, satu asli, yang kedua aridun, satu benda yang baru dibuat. Saya ulang balik apa yang disebut itu. Jadi asli maksudnya yang memang keluar kita lahir-lahir itu dah ada telinga, hidung, mulut, dubur, lubang kemaluan dan sebagainya. Lubang kubur. Itu dia panggil lubang asli. Manfazim maftuhin asli. Jalan. Jalan ke rongga yang asli. Ada jalan ke rongga yang tak asli. Sebagai contoh, ditikam. Orang tikam perut, jaifah dalam bahasa Arab panggil jaifah. Tikam perut, luka, letak ubat. Masuk ubat tu ke dalam perut. Tikam perut, masuk besi. Masuk pisau tu ke dalam perut. Perut ni rongga. Maka yang ni dia panggil jalan yang arid, yang baru dibuat. Rongga tadi masuk. Masuk melalui rongga.
ke dalam masuk melalui jalan yang terbuka yang bukan asli ke dalam rongga. Gitu ayatnya. Pening, berbelit-belit. Jadi sekarang ni jarum ni, kita buat masuk jarum nak masuk darah ni. Adakah bawa masuk jarum itu, pertama, masuk itu jarum tu dikira sebagai jalan manfazim maftuh, jalan yang terbuka atau tidak? Yang kedua, tempat kita masuk tu adakah rongga atau tidak? Itu dua perbahasan yang perlu kita faham. Ulang balik ni semalam, ulang supaya kita jelas. Jadi ulama terbahagi kepada 3. Yang pertama, ada yang mengatakan jarum tadi tu, jarum bawa masuk tu, itu manfazim maftuh. Dikira sebagai jalan yang terbuka. Jadi dia kata batal puasa. Suntik batal, masuk darah pun batal dan sebagainya. Tapi kebanyakan ulama masa kini, dan yang kuat yang disebut oleh Dr. Hassan Hitu dan sebagainya, dia kata jarum tadi tidak manfazim maftuh, bukan jalan yang terbuka. Sebab apa? Sebab bila dimasuk jarum, bawa tarik dia tertutup terus. Dia tidak berongga. Tidak terbuka. Jadi itulah pendapat kedua, dan pendapat ketiga ada tafsil yang telah kita sebutkan. Jadi masukkan darah tadi, dia termasuk menggunakan jarum, dan jarum tu dia tidak kira manfazim maftuh, jalan yang terbuka. Jadi oleh itu masukkan darah itu tidak membatalkan puasa. Itu. InsyaAllah saya ingat setakat itu saja dulu. Yang ada saya sempat saya tengok soalan ni. Yang doa semoga dalam kesihatan insyaAllah. Salam Ustaz, Abah tengah tengok Ustaz ni. Allah. Assalamualaikum Abah. Okey. Okey, itu saja insyaAllah. Kita sambung malam besok lah. InsyaAllah kalau diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung malam besok. Sambil-sambil sembang je sebenarnya. Kan? Jadi bukan pandai sangat pun. Kan? Jadi yang boleh saya kongsikan, saya kongsilah. Okay? InsyaAllah. Sekian dahulu, insyaAllah kita sambung pada malam besok, pada pukul 10 malam, pada waktu yang sama. Sambung sikit lagi benda yang berkaitan dengan sunat puasa dan juga perkara yang berkaitan dengan fidyah puasa, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا علمنا ما ينفعنا. اللهم يا دافع البلاء والنقم. يا اللهم يا دافع البلاء والنقم. اللهم يا دافع البلاء والنقم. ادفع عنا كل بلاء ووباء وهم وغم وشدة وفتنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.